Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Jadinya insyaAllah hari ini kita akan cerita, kita masuk pendidikan kesihatan, unit yang keempat berkenaan dengan penagih dadah. Okey, penagih dadah ni apa dia? Orang yang menyalahgunakan dadah. Dan dadah ni ada macam-macam jenis lah. Penyalahgunaan dadah ni macam mana? Sebab ada dadah ni, sebenarnya dadah-dadah ni digunakan untuk ada kebaikan juga. Macam contohnya kata macam apa nama ni? Morfin, heroin ni kan. Kadang-kadang mereka benda ni digunakan dalam nak pembedahan ke jadi apa nama kita sebut apa ubat bius ke apa. Maka benda tu dapat membantulah orang untuk tahan sakit. Tapi bila disalahgunakan, itu yang dia jadikan orang tu jadi hayal dan jadi berada dalam dunia mereka sendiri dan akhirnya sampai tahap merosakkan diri mereka dan juga merosakkan hubungan mereka dengan keluarga. Jadi kita tengok sikit lah apa dia jenis-jenis dadah yang ada. Contohnya yang pertama ni daripada segi opium, opiat ni kita sebut dalam bahasa Melayu. Contohnya candu, morfin, heroin, kodin, opiat dan sintetik. Apa guna dia? Menekan dan memperlahankan aktiviti sistem saraf tunjang. Jadi sebab tu kadang-kadang orang yang bila hisap benda ni yang gunakan dadah ni, mereka tidak lambat rasa deria mereka tu. Kemudian ada juga dari segi ganja. Ganja ni contohnya daripada segi cannabis, hashish dan juga minyak dia. Yang ni bahan yang kompleks, ada 4 atau 21 jenis bahan kimia. Dan sebenarnya ganja ni memang adalah yang orang gunakan untuk perubatan pun ada juga. Tapi kat Malaysia kat Malaysia dia tidak digunakan untuk perubatan lah. Kat luar negara ada juga yang gunakan untuk perubatan. Kemudian daripada segi hallucinogen. Yang ni hallucinogen ni dia mengubah pencerapan deria, pandangan visual dan menyebabkan ilusi. Dia hayal. Apa dia? LSD, DMT, PCP, mescaline dan juga psilocybin ni. Ini contoh-contoh dia. Ada tak gambar dia kat sini hallucinogen ni? Dia tak letak gambar lah. Gambar tak ada. Okey. Yang seterusnya daripada segi perangsang. Yang boleh merosakkan sistem saraf ni. Metamfetamin, amfetamin, kokain, ekstasi, syabu ni. Ni antara benda yang famous lah. Pil hayal. Menjadikan seorang tu hayal dan dia rasa hidup dalam dunia dia sendirilah. Ada juga penenang. Sedative, tranquilizer, alkohol. Yang ni memang doktor pun ada gunakan juga untuk menenangkan pesakit. Macam contoh orang yang sakit mental ke apa, apabila dia melampau dia punya masalah dia terlampau agresif. Jadi kadang-kadang doktor akan gunakan penenang. Tapi bila disalahgunakan, itu yang dia akan jadi. Orang tersebut akan jadi merosakkan sistem badan mereka, merosakkan diri mereka dan selalunya memang akan merosakkan hubungan mereka dengan orang lain jugalah. Kemudian yang lain, ada juga daripada segi ubatan-ubatan dan bahan lain, macam contohnya ni, steroid, ketum. Daun ketum ni, pil kuda, ubat tidur, ada yang salah guna, ubat batuk, salah guna gam dan sebagainya. Dia jadi, bila disalah guna, maka dia akan merosakkanlah orang tu. Okey, antara kisah-kisah yang berlaku. Ni antara contoh kisah yang berlaku kepada orang yang hisap dadah. Awak boleh baca sendiri pada muka surat 24. Nampak ni, dia kata apa dia? Jomlah kita baca sama-sama lah. Kepada adik yang prihatin, terima kasih kerana sudi untuk berkongsi pengalaman hidup abang. Pertanyaan adik sungguh menyentuh perasaan abang. Kalaulah masa boleh diundur semula, abang pasti akan mengelak situasi-situasi yang telah mendorong abang kepada penyalahgunaan dadah. Keluarga abang dulunya sangat bahagia. Sehingga pada satu hari,
Ayah abang terlibat dengan rasuah dan dia telah dipecat. Dan keluarga abang hilang punca pendapatan. Ibu bapa abang kerap bertengkar. Kemudian hubungan keluarga abang menjadi renggang. Ayah kerap menghilangkan diri dan ibu pula sentiasa sibuk dengan perniagaannya di warung. Abang anak tunggal. Tiada teman untuk meluahkan perasaan. Abang juga segan meminta tolong daripada kawan baik dan juga guru di sekolah. Maka abang mula melepak dengan remaja yang tidak bersekolah dan mencuba benda-benda yang tak elok. Mulanya hisap rokok dan kemudian hidu gam. Akhirnya abang terperangkap dengan penyalahgunaan dadah. Jadi kata apa? Abang menyesal adik kerana dadah abang mencuri, meragut dan memecah masuk rumah orang. Keluarga abang tahu tapi mereka tak dapat buat apa-apa. Dan abang sudah berani melawan mereka. Dah beberapa tahun abang terperangkap dalam dunia hitam ini. Akhirnya abang ditangkap dan dihantar ke pusat pemulihan dadah. Mulanya hidup abang amat perit di sini, namun abang bersyukur kerana menemukan jalan kembali. Pesan abang, jangan sesekali terpedaya dengan perangkap dadah. Sayangi diri sendiri dan keluarga. Ni antara cerita yang berlaku untuk orang yang hisap dadah. Cuba kita tengok gambar orang yang menghisap dadah, apa yang jadi sebelum dia hisap dadah dan selepas dia hisap dadah. Sekejap. Ni antara yang sempat saya carilah. Dan ni sebelum dia hisap dadah, yang ni selepas dia hisap dadah. Nampak tak? Perbezaan yang sangat-sangat ketara. Habis rosak muka dia. Ni contoh lain. Sebelum dan selepas. Ni. Sebelum hisap dadah dan selepas hisap dadah. Dan macam-macam lah yang ada. Jadi bila mereka nak recover ni bukanlah sesuatu yang mudah. Sebelum dan selepas hisap dadah. Nampak? Rosak dah muka dia. Dan kemudian keluarga pun juga sangat-sangat tak dapat nak menerima lah. Ni antara efek-efek kita kata apa yang berlaku selepas orang tu hisap dadah. Yang ni antara yang ada recover lah. Macam contoh ni masa dia hisap dadah, yang ni selepas dia recover, dia pulih. Maka ada tak peluang untuk pulih? Ada. Tapi senang tak nak pulih? Sangat-sangat susah. Tu yang penuh pusat pemulihan dadah ni penuh dengan orang. Biasanya penuh dengan orang Melayu, dengan orang kita kata orang Bumi Putra lah. Majoritinya. Hisap dadah ni asyik kerja Melayu, Iban. Kan? Kurang daripada segi yang lain. Okey, jadinya kenapa kita kena cerita pasal benda ni? Kenapa kita cerita pasal dadah ni? Yang pertama kita nak sebutkan supaya awak ada kesedaran awal. Supaya tidak bercampur dengan orang-orang yang hisap dadah, yang menagih dadah. Dan juga kita mengharapkan supaya awak tidak terlibat dalam kehidupan, dalam tidak terlibat dalam penagihan dadah ni. Itu yang paling utama. Jadi mudah-mudahan kita semua tak terlibatlah dalam benda ni. Jadi jaga diri masing-masing, jangan hisap dadah dan jangan terfikir langsunglah untuk melakukan benda ni. Dan biasanya penagih dadah ni dia mula daripada apa? Macam tadi yang dia cerita ni. Mula-mula hisap rokok. Lepas hisap rokok, try gam pula. Lepas tu bila dah gam pun dah kurang syok, dia mula dengan dadah. Dan macam-macam dadah lah. Daripada syabu, daripada segi pil kuda, ketum, dan heroin, morfin dan sebagainya. Okay, jadi lepas ni nanti saya akan berikan ada satu kuis. Jadi tolong jawab kuis-kuis tu. Senang aja. Dan tolong jawablah kuis online ni. Okay, sekian. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.